Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi kita sama balik tentang kitab ni Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Sahih Fiqh Sunnah karangan Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. Dalam bab jual beli kredit. Jadi kita nak bincangnya jumhur ulama menanggapi macam jawab balik tentang orang yang kata sah lagi jual beli dipanggil dua transaksi dalam satu transaksi, dua akad perjanjian itu ada jual tunai dan jual kredit. Jadi ada kata sah tapi kena ambil yang paling rendah dan masa paling lama dah. Tapi dijawab oleh ulama, jumhur ulama kata tak setuju dah, tak jadi kata dah. Okey, yang keempatnya, hujah keempat kata hadis ini mestilah dimaknai dengan pengertian bahawa pembeli menghabiskan semua atau sebahagian barang yang dijual. Okey, tengoklah yang kata disebutkan dalam Bazul Majhud syarah Abu Dawud tu. Muhammad Yahya al-Marhum mencatat dari keputusan syekhnya Khatabi erti sabda Nabi mesti zahir lah, mesti secara lahiriah zahir sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa sahaja menjual transaksi dalam satu transaksi jual beli ini bertentangan dengan seluruh mazhab, kecuali jika dimanai jika seorang penjual menjual suatu seharga 5 jika dibayar tunai atau seharga 10 jika pembayaran ini tunda. Kemudian keduanya penjual dan pembeli berpisah tanpa menentukan salah satu harganya, maka jual beli ini rosak kerana keduanya berpisah sebelum menentukan harga salah satu dari antara dua. Dan kerana Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu transaksi jual beli. Jual beli semacam ini mestilah dibatalkan kecuali jika pembeli telah menghabiskan barang yang dijual atau memakannya sampai habislah. Maka dalam hal ini pembeli mestilah mengganti barang yang sama atau membayar harganya, iaitu harga terendah dari dua harga yang telah ditentukan. Jadi maknanya menjadi barang siapa yang menjual dengan dua transaksi seperti ini, kini barang yang dijual tidak tersisa sehingga jual belinya batal, maka orang ini penjual berhak mengambil harga pembelian atau barang yang sama dan mengambil harga jual beli. Adapun jika ia mengambil harga jual beli dan tidak membatalkan jual beli, maka ia telah melakukan riba kerana ia telah mengadakan akad perjanjian yang fasik. Padahal semua akad perjanjian yang fasik masuk dalam kategori hukum riba. Rujuk Bazul Majhud. Pemaknaan hadis dengan pengertian ini diperkuatkan lagi dengan apa yang dinukilkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dari As-Sururi bahawa ia berkata, jika anda melakukan jual beli kemudian berkata barang ini jika dibayar tunai harganya sekian dan jika pembayarannya ditunda harganya sekian. Kemudian jika pembeli pergi maka ia dalam posisi khiyar memilih atas dua pada jual beli ini lagi. Jual beli ini, jika jual beli anda tidak terjadi dengan penetapan salah satu harga yang ditawarkan, maka hal itu sangat dibenci dan merupakan praktik dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli yang ditolak dan dilarang. Jika anda mendapati barang dagangan anda masih utuh, maka ambillah barang itu balik dan duit gitulah, nak stop bayar lagi. Jika barang tersebut sudah habis, maka anda berhak mendapatkan harga terendah dan waktu pembayaran terlama dah. Ikhtilaf al-fuqaha. Setelah penentuan pernyataan tawas yang baru saja dikemukakan oleh Abdul Razak meriwayatkan dalam musnafnya, musnaf Abdul Razak dari Muammar, bahasanya berkata ini apabila pembeli telah menghabiskannya barang yang dijual. Musnaf Abdul Razak. Kita bincang-bincang ni dia kata kalau nak kata boleh pun hanyalah dalam bab hak makan habis licin dah. Hak bagi tak boleh sipih, tiba beri berah habis licin dia berah dah. Baru masa tu dah baru kita nak guna konsep ambil yang terendah dan apa masa yang terlama lah. Gitu dah. Kerana ia akan menimbul takut jadi riba lah. Yang kelima, pernyataan penyusunan autor saat menyanggah orang yang membatalkan jual beli yang pembayarannya ditunda disertai penambahan harga. Kerana penundaan ini kerana berpegang pada riwayat pertama dari hadis Abu Hurairah. Orang siapa yang menjual dengan pola dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka ia boleh memilih antara mengambil harga terendah di antara kedua harga yang ditawarkan atau masuk dalam riba. Maksudnya kalau tak pilih jadi riba lalu dah. Sebagaimana anda ketahui, ada seorang perawi hadis ini yang masih dipersoalkan. Bahkan redaksi yang masyhur dari hadis tersebut
adalah diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan yang lainnya, iaitu larangan dua taksi jual beli dalam satu taksi jual beli, dan tidak ada kesimpulan hasilnya atas apa yang cari. Tidak adalah tambah riwayat tu dah. Taruhlah jika kita terima hipotesis bahawa riwayat yang hanya diriwayatkan Abu Hurairah tersebut layak dijadikan hujah, maka riwayat ini tetap memiliki kemungkinan untuk ditafsirkan dengan penetapan yang keluar dari konteks perselisihan. Ini sebagaimana yang penafsiran yang dilansirkan dari Ibn Rustan. Aku jual kepadamu barang ini jika kamu menjual barang ini, kemungkinan ini praktis mencederai kemungkinan penggunaannya sebagai dalil. Setelah itu paling paling boleh terima riwayat ini mengandungi indikasi petunjuk pelarangan jual beli yang terjadi dengan model jika dibayar tunai sekian dan jika pembayaran ditunda harganya sekian, kecuali jika dari awalnya penjual hanya mengatakan saya jual barang ini seharga sekian dengan pembayaran tunda dan harganya lebih besar dari harga waktu itu. Padahal kalangan yang berpegang pada riwayat ini menolak bentuk ini dan hadis tersebut tidak menunjukkan demikian. Jadi dalil yang ada adalah lebih khusus dari dakwaan. Apa-apa pun ceritanya, ia tak terima lah. Kata sah nak. Jika batal lah jual beli dua perjanjian ni nak. Sekali tunai, sekali itu. Kecuali tentu apa-apa. Kalau tak tentu mana sah. Dia dalam keadaan gharar lah. Ada tipuan ataupun jahalah dah. Benda tak tahu apa nasa dah. Yang keenam, pernyataan Ibn Hazm Az-Zahiri, hadis ini memang sahih, hanya saja sesuai dengan ma'hud al-asl. Ini konvensi awal bahawa pada asalnya riba, dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli asalnya riba dah. Dan adanya syarat-syarat dalam jual beli, semuanya secara mutlak tidak haram sampai akhirnya semuanya diharamkan. Apabila semua yang kami sebutkan haram, maka pasti hukum kebolehannya sudah dihapuskan. Jadi hadis ini pasti hadis yang dihapuskan dengan larangan dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli sehingga menghapuskan pembatalan keduanya secara bersamaan. Kerana keduanya merupakan amal perbuatan yang dilarang. Jadi Ibn Hazm pun merujuk mahalah dia kata tak sah lah, jadi batal tu dah. Pasal tak tahu ham nasa dia. Jadi keadaan batal bukan sekadar dia terima dengan ambil salah satu harga terendah, masa ternama, bayar dah. Bukan hak tu dah. Yang ketujuh, yang pernyataan Ibn Qayyim bahawa hadis tersebut tidak boleh dimaknai dengan bentuk konvensional, bahawa jika barang dagangan dibayar tunai, harganya sekian. Dan jika pembayaran ditunda, maka harganya sekian. Ia mengatakan, sungguhnya Rasulullah SAW melarang dua transaksi dalam satu transaksi jual beli. Ini adalah model dua syarat dalam satu jual beli yang disyaratkan dalam hadis lain. Atau model jual beli di mana orang yang bertransaksi boleh milih antara mengambil barang dengan harga terendah dari dua pola jual beli ini atau melakukan riba disyaratkan dalam hadis riba. Maksudnya ada tambahan lah. Kalau bayar mahal lagi daripada harga paling rendah, dia jadi riba dah. Ketetapan ini diambil sebagai tindakan preventif guna memangkas jalan boleh menyeret pada praktik riba. Jadi jika penjual menjual barang dagangan kepada pembeli harga 100, bila pembayarannya tunda, kemudian ia membelinya seharga 200 dengan biaya tunai, maka ia telah melakukan harga yang lebih besar, maka ia telah melakukan riba. Sedangkan jika menetapkan harga yang lebih kecil, maka ia berarti mengambil harga terendah. Ini termasuk zari'ah terbesar menuju riba dan amat jauh sekali dari pemaknaan hadis ini sebagai model jual beli barang seharga 100 jika pembayaran tunda dan seharga 50 jika pembayaran tunai. Rujuk I'lam Muwaqqi'in dan Al-Wajh. Tampaknya kalangan mazhab mempunyai pendapat lain dalam masalah ini, bahawa apabila pembeli telah menerima barang yang dijual dengan model dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli, maka penjual harus memberikan versi harga tunai sahaja dan tidak memberikan versi harga terendah dengan waktu pembayaran terlama. Mazhab Maliki. Diriwayatkan dari Imam Malik bahawa ia berkata, orang yang menjual barang dagangan seharga 1 dinar jika dibayar tunai, atau 2 dinar jika dibayar pembayaran yang ditunda sampai 1 bulan, maka jual beli ini batal dan barang dagangan tersebut mesti dikembalikan kepada penjual ke harga jualnya versi tunai saja dan tidak diberikan harga terendah sampai waktu pembayaran terlama. Orang yang pentingnya harga asal lah, harga jual tunai dah. Dan waktu pembayaran terlama dah. Ikhtilaful fuqaha. Penyusun kitab Al-Kafi menambahkan, jika barang dagangan telah terima dan habis, maka penerima barang ini mestilah mengembalikannya dengan harga jual barang pada saat yang menerimanya, meski mencapai berapa pun tak. Murah setara mana pun tak. Pernyataan ini diikuti dengan ujaran ini pendapat Imam Malik dan seluruh pengikutnya. Rujuk Al-Kafi jilid 2. Jadi sini ya, serupa kita bicara ni. Mengikut mazhab Maliki ni, iaitu harga yang
terendah yang harga tunai lah ketika tak. Dan bayaran terlama dah. Dia tak sebut tak jelas tapi kita kira ambil yang terlama dah. Rujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh kalangan mazhab Maliki ini, apabila pembelian terjadi atas sesuatu yang tidak diketahui secara pasti salah satu dari dua barang dagangan yang akan dipilih. Sementara itu ia telah mengambil salah satunya, maka sekiranya ia telah menerima barang tersebut dan tidak mungkin mengembalikannya lagi. Contohnya berah, makan habilici makannya. Maka ia wajib memberikan harga dua barang tersebut. Simpul kata, kesimpulannya, dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli termasuk golongan jual beli yang dilarang. Nah, jual beli yang dilarang dihukumnya batal dan berhak dibatalkan apabila terjadi dengan bentuk yang harganya tidak diketahui secara jelas dan definitif yang tertentu. Dan ini merupakan pendapat umum di kalangan ulama fiqh. Adapun jika barang sudah terlanjur diterima dengan model transaksi jual beli tersebut, maka jumhur ulama dari kalangan ulama fiqh berpendapat bahawa jual beli yang batal tidak menimbulkan pengaruh dan tidak dibenarkan berlakukan erti tekstual hadis riwayat Abu Daud tersebut. Kerana mengamalkan makna tekstual hadis akan memberi pengertian bahawa jual beli tersebut sah lagi kerana membawa konsekuensi dan pengaruh. Dan jumhur ulama kata kena ayat batal dulu. Ke ayat jadi, ayat batal dulu dah. Oleh kerana itu, jumhur ulama memberikan tanggapan terhadap hadis berisi Abu Daud telah kami sebutkan kesahannya di satu sisi. Tak keabsahannya untuk jadikan dalil hukum atas persoalan menjadi objek pembahasan. Mereka pun mencuba melakukan sebelah penakwilan terhadap hadis ini sebagaimana telah dikemukakan di atas dengan menghipotesiskan konsekuensi hadis sahih agar selaras dengan hakikat syar'i yang tidak mengakui konsekuensi akad yang batal yang tidak sah tersebut. Sambil memberikan celah kemungkinan bagi penjual untuk mendapatkan haknya yang hilang kerana kesulitan mendapatkan kembali barang telah dijualnya akibat akad dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli yang dilarang oleh syarak. Contohnya hak tu dah dia kata saat ni hak jenis makan ni hak habis dah. Khabar habis dah nak pelakir balik, nak beri balik pada penjual. Duit tu nak suruh balik tu tak boleh dah. Jadi oleh sebab itu dia kena kira harga terendah lah dah. Sedangkan kalangan ulama fiqh menentang hakikat syar'i ini berdasarkan ketetapan hadis di atas menurut mereka dan pengamalan mereka terhadap makna tekstual hadis ini. Makna jahil itu soalan terima lagi tidak dah. Soalnya macam boleh pilih ni. Soalan tidak gitulah. Setelah merhatikan hujah kedua-dua kelompok ulama fiqh dan melihat sanggahan jumhur ulama terhadap hujah kalangan minoriti yang mengindikasikan kerapuhan dan kelemahannya untuk memberikan dasar hukum atas kelima mereka, maka penulis berpendapat bahawa yang benar adalah pendapat jumhur ulama. Jadi kita kira pendapat jumhur ulama lah. Yang mana kiranya batal terus dah. Kalau tahu ada nego kita, pemerintah ke apa berhak pelakir balik. Barang yang diambil oleh pembeli itu dihantar balik pada penjual. Duit yang diterima oleh penjual kena bagi balik kepada pembeli. Lepas tu baru kecek kira mula dah. Kira batal tak jadi jual beli. Tapi hak jadi timbul masalah jenis hak musnah dah, makan habilici dah tak ada dah, bagi yang dibeli tu tak ada dah. Maka pada ketika itulah bolehlah guna kaedah ambil yang terendah dan bayar yang terlama dah. Gitu dah. Hukum jual beli secara kredit. Pengantar, setelah mengamati beberapa pernyataan ulama yang menjelaskan ihwal makna ketiga hadis di atas berserta ilat pelarangan masing-masing, sampailah kita pada hasil sebagaimana berikut. Ketiga hadis tersebut layak menjadi pijakan yang sesuai dan esensi yang relevan untuk pembahasan legitimasi hukum jual beli secara kredit. Kerana secara maknawi ketika hadis ini memiliki kesamaan bentuknya, iaitu asal muasal prinsip jual beli yang terimplementasi dengan ujaran penjual kepada pembeli, saya jual barang dagangan ini kepadamu seharga sekian jika dibayar tunai dan seharga sekian jika pembayarannya ditunda. Yang kedua, pengharaman model jual beli ini disandarkan pada ilat sebab yang termanifestasikan dalam bentuk ketidaktahuan. Jadi ia haram itu bukan kerana secara lafaz itu saja dah, tapi kerana tak tahu. Kedua belah pihak akan harga barang yang sebenarnya, tak tahu pilih hak mana sana. Dan sadar zari'ah, usaha pencegahan memangkas kemungkinan menjadikan jual beli ini sebagai jalan menuju riba yang diharamkan. Jadi pendapat ini mengatakan tidak sahnya jual beli ini mengasumsikan mengira bahawa pertama sirah yang keluar mengandungi dua sirah dalam satu jual beli, dua bentuk ucapan dalam satu waktu. Sementara penjual tidak menetapkan salah satu jual beli dah. Yang kedua, harganya masih belum ditentukan secara jelas dan tertentu apakah harga tunai atau harga kredit apabila ijabnya
tidak ditetapkan secara pasti, maka itu tidak layak disebut ijab lagi dan hanya sekadar penawaran saja, tawar saja, tapi bukan ijab lagi dah. Ijab qabul dan jual beli terhasil ke ijab lagi. Jika orang yang ditawari menerima salah satu akad jual beli ini, maka ijabnya ditunjukkan pada pihak pertama. Jika menerima akad jual beli sempurna terlaksana, adapun jika tidak, maka tidak sempurna. Jadi kena pilih salah satu. Rujuk Majalah Al-Muslim Al-Mu'asir, Rabi' Al-Thani, Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah. Dalam lingkup paparan di atas, kami mengandaikan kepastian hukum syar'i tentang jual beli secara kredit merupakan perkara yang mudah yang cukup dibuktikan dengan adanya ilat. Ada sebab yang telah disebutkan tadi. Jadi hukum jual beli secara kredit adalah boleh pada keadaan pertama dan batal pada keadaan yang kedua. Akan tapi hikmah dan rahmat Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya yang menjadikan akal manusia di kalangan awam dan kalangan ulama fiqh secara khusus sebagai salah satu interpretasi dan manifestasi hikmah dan rahmatnya, menuntut akal yang bebas dari ikatan rasa khawatir dan takut untuk terus bekerja, giat mencari kebenaran. Di bawah bimbingan petunjuk cahaya Allah pada teks-teks yang ada di hadapannya dengan merenung dan terus-menerus berfikir, lalu hasil dari semua itu adalah buah kebaikan dari berbagai pemikiran, pendapat beberapa hukum yang berbeza jalur, namun satu tujuan, iaitu mencari ridha Allah dan membumikan syariatnya di muka bumi. Hasilnya terpamparlah di hadapan kita beragam-ragam pendapat dan bukan satu pendapat tunggal. Beberapa hukum dan bukan saja satu hukum tunggal. Dalam satu masalah ini sebagai berikut. Pertama, jual beli secara kredit tidak boleh menurut syariat. Itu pertama dah. Yang kedua, jual beli secara kredit boleh menurut syariat. Yang ketiga, pendapat pertengahan, iaitu tidak memilih pendapat yang membolehkan maupun yang tidak membolehkan, melainkan menyatakan sebagai perbuatan makhluk dan syubhat yang menjadi prioriti tersendiri untuk jauhinya. Adapun kalangan yang menyatakan ketidakbolehan jual beli secara kredit dan ketidakabsahan menerapkan tambahan harga sebagai imbalan dari penundaan pembayaran, antara lainnya Zainul Abidin, Ali bin Husain, An-Nasir, Al-Mansur Billah, Al-Hadawiyah, Imam Yahya, Abu Bakar Al-Razi dan Al-Jassas Al-Hanafi. Rujuk Daun Al-Autar, Syarah Al-Azhar, Tafsir Ahkam Al-Quran karya Abu Bakar Al-Jassas, Tahqiq Muhammad As-Sadiq Kamhawi, penerbit Darus Suhuf Cairo Al-Imam Zaid, Syekh Muhammad Abu Zahrah, dan setelahnya penerbit Al-Muktabah Islamiyah Beirut Ar-Radah An-Nadiyah. Sedangkan kalangan yang membolehkan jual beli secara kredit dan mengabsahkan pengutipan tambahan harga sebagai kompensasi, sebagai denda, sebagai penundaan pembayaran, sebagai ketetapan yang diakui syariat adalah pendapat jumhur ulama, mulai dari sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahid, juga dari Zaid bin Ali Al-Muayyad Billah Al-Mahdi Al-Mufti dari kalangan Syiah Al-Bait dan lainnya. Rujuk Al-Umu Nail Al-Atar Fiqh Sunnah karya Syed Sabiq, Darul Fikir terbitan ketiga Ar-Radah An-Nadiyah, Syarah Al-Azhar wa Hawa Misus, Al-Bahjah Syarah Tufah, Al-Mawsu' Al-Fiqh Al-Kuwaitiyah, Tajul Jami' lil Usul, Al-Imam Zaid Halal Haram Datur Qadawi, Al-Maqti Islami, Al-Mabsut, Hasyiah At-Tahawi, Al-Dur Al-Mukhtar, Tabyin An-Haqa'iq, Mudawwanah, Majmu' Fatwa Ibn Taymiyah dan Ad-Dasuqi Al-Syarah Al-Kabir. Yang boleh cerita habisnya. Jadi sininya ia rujuk belakang lah, habis lah. Okey, setengah tu kerak anti Mina Dr. Joseph Qadawi dah. Sedangkan Salafi di Mesir terima dah. Dah buku dia diterima baik. Bahkan Syekh Al-Albani mengajar halal wal haram fil Islam tu dah. Di Mesir diharaikan buku tu dah, halal wal haram fil Islam. Tapi di Syekh Al-Albani di Syria, di Jordan, yang mengajar kitab tu dah, halal wal haram fil Islam, pada anak murid dia. Yang mereka terbuka. Tu jadi kita ni kena terbuka lah. Tak terima tu biasalah, ada pendapat tak terima. Ni tak jadi habis. Dia tolak tu seorang tu, tolak body dia. Mungkin tolak pendapat itu saja dah. Ni masalah ekstrim, pendapat ekstrim yang menghasilkan ketidakterbukaan lah. Jadi taksub. Masalah tu salah nak kan, tapi janganlah kita tolak semua pendapat dia. Okey, sementara kalangan yang mengambil posisi tengah di antara dua pendapat sebelumnya adalah Dr. Rafiq Al-Musri dalam kitabnya Masraf At-Tanmiyah Al-Islami. Rujuk Masraf At-Tanmiyah Al-Islamiyah Dr. Rafiq Al-Musri, Muassasah Risalah. Syekh Abu Zahrah telah meringkaskan pemicu perbezaan antara sama ulama yang memperbolehkan dan melarang jual beli secara kredit melalui pernyataannya. Pemicu perbedaannya berpangkal pada penambahan harga, iaitu apakah tambahan hanya sebagai kompensasi penundaan waktu dianggap sebagai tambahan wang pembayaran hutang,
Dah. Tambah tu tambah bayar hutang ke? Sebagai kompensasi bayaran penundaan pelunasan hutang atau tidak. Tu masalahnya. Orang yang mengiaskan penambahan harga sebagai kompensasi penundaan waktu, macam bayar tambahan lah, macam denda bayar tunda waktu dengan tambahan wang pembayaran hutang sebagai kompensasi bayar denda lah penundaan pelunasan hutang dan menjadikan keduanya sebagai satu bentuk berpendapat lain. Adapun orang yang membedakan kedua penambahan ini berpendapat hala, dia kata bukan beda, bukan hutang ni, bukan bayar denda hutang. Macam bunga hutang bukan dah, tapi benda tu lain, maka dia kata halal lah. Imam Az-Zaid Abu Zahrah ni. Dalil-dalil kalangan mengharamkan jual beli kredit ni. Nak kata tak boleh langsung jual beli tunai saja boleh, jual beli mahal ni secara kredit ni mahal tak boleh. Kalangan ulama fiqh menyatakan jual beli kredit secara kredit tidak sah secara syariat, mengemukakan dalil dan hujah dari Al-Quran, Sunnah, Athar dan dalil maqul logik. Pertama dari Al-Quran, di sini mereka berpegang pada ayat sebagai berikut. Pertama dah. Halallahu al-bai' wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 275. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang beriman, janganlah kamu saling memakai harta samu dengan jalan batil. Tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Surah An-Nisa surah 4 ayat 9. Rujuk al-Imam Az-Zaid, Imam Zaid Abu Zahrah, Buhus fi riba, Muhammad Abu Zahrah. Darul Fiqh Al-Arabiyyah. Ni pun seorang lagi ulama yang kontroversi juga lah Abu Zahrah ni, tapi dia kuat usul fiqh ni, kuat fikih dah. Dia ni dikagumi lah seluruh dunia. Tapi adalah pendapat dia dah. Contohnya masalah panggil apa? Masalah rejam ni nak. Rejam tu jadi kontroversi lah dah. Soalan pertikaian kerja ke apa, jadi setengah orang kata ni telah ijma' ni. Rosak akidah ni. Tapi tak apalah, yang penting ni kita ni waktu dah terima lah bab rejam tu ni. Kita ambil lah bab lain tu pasal dia hebat. Itulah manusia ya. Yang ini menjadikan unsur suka sama suka sebagai syarat halalnya keuntungan dan laba dalam transaksi mubadalat tijariyah. Jadi suka sama suka dan jadi syarat halal keuntungan dan laba dalam transaksi lah. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka usaha bisnes ini menjadi haram. Tidak ada suka sama suka, jadi haram. Dan dikategorikan sebagai perbuatan memakan harta manusia sesama secara batil. Sementara itu, syarat dan unsur suka sama suka dalam jual beli secara kredit jelas tidak ada dan tidak terpenuhi dalam bab jual beli kredit ini, sebab penjual terpaksa melakukannya untuk mengedarkan barang dagangannya dan pembeli terpaksa melakukannya untuk mendapatkan barang dagangannya sedang diperlukannya, padahal ia tidak memiliki wang tunai untuk membayarkannya. Sehingga ia pun terpaksa membayar tambahan harga sebagai denda penundaan pembayaran. Ini rujuk Al-Imam Zaid Abu Zahrah Darul Fiqh Abrar Suwar Al-Buyu' Al-Fasidah Dr. Muhammad Wafa. Lepas tu dalil as-sunnah. Di sini mereka berpegang pada hadis antara lainnya. Hadis riwayat Ibn Mas'ud bahawa Rasulullah SAW melarang dua akad jual beli dalam satu akad jual beli. Penjelasan mengenai hal ini telah dikemukakan oleh Ahmad dari As-Sama, artinya seorang menjual suatu benda kepada orang lain. Dan dia berkata barang ini jika pembayarannya ditunda harganya sekian, jika dibayar tunai harganya sekian dan sekian. Asy-Syukani mengomentari hal tersebut dengan pernyataannya dalam tafsir hadis ini, ada orang yang berpegang kepada pendapat haram menjual sesuatu dengan harga lebih besar dari harga saat transaksi kedua kerana pembayaran ditunda. Jadi ada terima yang ambil hadis tu sekerat lah. Ya, ada hadis yang panjang lagi macam kita bincang sebelum ni. Sehingga ada yang kata boleh ambil yang terendah dan harganya yang paling lama dah. Kerana ada hadis tambahan lagi. Hadis ni, hadis sekerat Ibn Mas'ud ni, dia kata maksudnya haram lah. Tak boleh jual beli kredit ni, tak boleh langsung. Hanya tunai je boleh. Hadis riwayat Abu Hurairah anhu, man ba'a bai'ataini fi bai'atin falahu awqasuhuma aw riba. Barang siapa yang menjual dengan dua transaksi dalam satu transaksi jual beli, maka ia boleh milih antara mengambil harga terendah di antara kedua harga yang ditawarkan atau terjebak dalam riba. Maksudnya penjual yang mengambil tambahan harga sebagai denda penundaan, bayaran denda penundaan, pembayaran masuk dalam wilayah riba yang diharamkan jika ia tidak mengambil harga terendah. Ia paham gitulah, ada setengah tu jadi. Dia tak jadi riba kalau dia ambil terendah ni. Orang ni kata dia jadi riba lalu kalau bayar harga
harga kredit tu, harga tambahan. Ia memberi pengertian bahawa penjual tidak boleh menjual barang dagangnya dengan harga lebih besar daripada harga saat transaksi, harga tunai, demi menghindari agar tidak terjatuh pada praktik riba nasiah. Riba tangguh jadi bunga lah. Rujuk Abras Suar Al-Buny' Al-Fasidah. Jusri Ar-Radhah Nandiyah berkata kedua hadis di atas, iaitu hadis riwayat Ibn Mas'ud dan Abu Hurairah, menunjukkan bahawa tambahan harga pembayaran kerana menunda pembayaran adalah dilarang. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW bersabda, maka ia boleh memilih antara mengambil harga yang terendah di antara kedua harga yang ditawarkan atau terjebak dalam riba. Rujuk Ar-Radhah Nandiyah Sidi Hasan Khan. Yang ketiga, demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam sunannya dari Muhammad bin Isa bin Hashim dari Salih bin Amir. Demikian kata Muhammad, tuturnya, aku diberitahu oleh seorang syekh dari Bani Tamim, ujarnya, Ali berkhutbah di hadapan kami. Atau ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli orang yang terpaksa, jual beli orang yang mengandungi unsur penipuan, dan jual beli buah-buahan yang sebelum matang. Sanad dhaif hadir Abu Daud. Mereka mengatakan bahawa jual beli secara kredit termasuk jual beli orang yang terpaksa. Kerana pada umumnya, yang mahu menerima penambahan harga penundaan pembayaran adalah orang yang terpaksa dah. Pembeli tu terpaksa. Pasal dia nak bagi dah tu dah. Dia tak boleh beli tunai, dia beli secara kredit dah. Harga bertambah macam riba. Itulah pendapat ni lah. Dan sabda Nabi memperkuat statement tersebut, innamal bai' an taradin. Sungguh jual beli mestilah dilakukan dengan unsur suka sama suka. Hadis sahih dari Ibn Majah dan Sunannya, Sunan Baihaqi. Di sini memberi pengertian bahawa jual beli yang boleh secara syar'i adalah jual beli yang mengandungi unsur suka sama suka antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Sementara suka sama suka tidak mungkin disatukan dengan keterpaksaan dan pemaksaan. Dengan demikian jual beli ini batal. Dia kata jual beli kredit tu batal dah dulu, mengikut pendapat ni lah. Berdasarkan hal ini, maka penjual yang memberi waktu penundaan pembayaran dan pembeli yang menerima penundaan pembayaran sampai waktu tertentu, keduanya sebenarnya sama-sama terpaksa melakukan jual beli, dan praktik jual beli keduanya tidaklah sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang beriman, janganlah kamu saling memaki harta samamu dengan cara batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Surah An-Nisa surah 4-9, juga sabda Nabi SAW, innamal bai' an taradin. Sungguh jual beli mestilah dilakukan dengan unsur suka sama suka. Dalil ma'kul, dalil logik yang digunakan untuk mendukung pendapat mereka bahawa tambahan pada harga pembayaran yang ditunda termasuk kategori riba antara lain. Pertama, tambahan pada harga kredit merupakan kompensasi, merupakan denda, bayaran denda dari adanya tempoh pembayaran dan pemberian keringanan berupa penundaan pembayaran saja. Dengan demikian, tambahan harga yang terjadi lebih lanjut merupakan tambahan yang tanpa imbalan, sehingga ia pun boleh tetapi pasal bab riba lah, dan dikenai dan dalil pengharian riba serta dikategorikan sebagai riba. Rujuk Syarah Al-Azhar, Buhuth fil Riba, Imam Az-Zaid. Yang kedua ada, keputusan menggugurkan jual beli dengan harga lebih besar kerana penundaan waktu pembayaran merupakan tindakan preventif, usaha pencegahan yang didorong kekhawatiran jika praktik tersebut menjadi serana menuju riba, sehingga berposisi berkedudukan sebagai transaksi pembayaran tunai. Lalu ada tambahan 10 dinar jika pembayaran ditunda sampai 2 bulan dan 20 dinar jika pembayaran ditunda sampai 22 bulan lagi. Hujjah. Yang ketiga, tambahan harga sebagai kompensasi bayaran denda penundaan waktu pembayaran termasuk kategori 2 syarat dalam satu jual beli serta salaf dan jual beli. Model jual beli dengan 2 syarat dalam satu jual beli sebagaimana telah dikemukakan di atas adalah jika penjual berkata, barang ini jika dibayar tunai harganya sekian dan jika pembayarannya ditunda harganya sekian. Model jual beli seperti ini tidak boleh. Sedangkan jual beli disertai salaf adalah jika penjual menjual sebahagian darinya, meminjamkan, menunda pembayarannya atau menentukan harganya agar ia dapat mengambil keuntungan darinya. Setelah mengutip 2 penafsiran yang sudah dikemukakan dalam Al-Mabsut di atas, Dr. Abdul Sami Al-Misri mengatakan, tampak dari pernyataan penyusun Al-Mabsut bahawa ilat pelarangan dalam 2 bentuk di atas menurut kalangan mazhab Hanafi adalah kerana mengandungi unsur riba. Sebab dalam bentuk jual beli pertama, tambahan harga dijadikan sebagai kompensasi bayaran denda, penambahan waktu secara terang-terangan, sehingga ia merupakan tambahan hutang tanpa ganti imbalan dan ini merupakan riba. Sedangkan dalam bentuk yang kedua, ia melakukan trik untuk menghindari riba dengan memberikan pinjaman demi meraih tambahan harga sebagai
dan denda pembayaran peminjaman. Rujuk Muqaddimat Al-Iqtisad Al-Islami, Nazariyah Ar-Riba Al-Muharram fi Syariah Islamiyah, karya Ibrahim Zakiyuddin Badawi. Al-Misri menanjukkan lagi, menurut saya tidak diragukan lagi bahawa inilah inti syariat Islam dan merupakan tujuan pokok diharamkannya riba dalam Islam, kerana tambahan pada harga kredit adalah bayaran denda dari penundaan waktu pencicilan iaitu bayar ansuran ni, atau ansuran yang bererti sebagai bayaran denda atas eksploitasi keperluan pembeli yang lemah. Padahal Islam adalah agama kasih sayang, persaudaraan dan tolong menolong. Allah Ta'ala firman, wa in kana dhu usratin fazratun ila maisarah. Dan jika orang berhutang itu dalam kesulitan, maka berilah tegang waktu sampai dia memperolehi kelapangan. Surah Al-Baqarah kedua ayat 270. Jika harga tunai dan kredit tidak sama, maka keadilan dan pemerataan telah hilang, dan orang punya pendapatan kecil tentu tidak akan mampu mengecap nikmat kesejahteraan. Dia akan sentiasa ditekan. Buhus fi riba Imam Zaid. Yang keempat, hujah keempat, pengkiasan praktik pengurangan nominal wang hutang pada orang berhutang sebagai kompensasi denda, bayaran denda, penyederaan pembayaran hutang tidak berlaku dalam model jual beli ini. Kerana tidak ada perbezaan antara pengurangan harga sebagai bayaran denda, pengurangan waktu pembayaran dengan penambahan harga sebagai kompensasi pengurangan waktu pembayaran. Tidak ada bedanya juga antara kompensasi penundaan waktu pembayaran dan menjual dengan harga lebih tinggi kerana waktu pembayaran ditunda. Dengan demikian, hanya penundaan pembayaranlah yang mendapat kompensasi, itu bererti riba. Buhus riba Imam Zaid. Penyiasat menyikias di atas dipaparkan oleh Abu Al-Jassas. Ia mengatakan, seandainya ia berhutang kepada B sebesar 1,000 dirham dan waktu penulisannya ditunda. Kemudian A berdamai dengan B bahawa jika A menunasi wang secara tunai maka menjadi 500, maka hutang piutang ini hukumnya tidak boleh. Hal ini berdasar kepada hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahawa ia ditanya tentang seorang A yang mempunyai hutang kepada orang lain B dengan penulisan sampai waktu tertentu. Kemudian B berkata kepada A, segeralah melunasi hutangmu dan aku akan mengurangi hutangmu. Maka Ibnu Umar menjawab, itu riba. Zaid bin Sabit juga meriwayatkan hadis yang melarang hal tersebut. Pendapat ini merupakan pendapat Sa'id bin Jabir, Asy-Sya'bi, Al-Hakam, pendapat para sahabat kami. Dan umumnya kalangan ulama fiqh. Di antara hal yang menunjukkan batalnya hutang piutang ini adalah kerana Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutnya dengan nama riba. Dan nama-nama yang berkaitan dengan syariat merupakan sesuatu yang bersifat tetap. Tidak boleh melakukan penambahan atau pengurangan padanya. Tak boleh kurang apa tak boleh. Lagi pula sudah dimaklumi bahawa riba pada masa jadilah tidak lain berupa pinjaman atau hutang yang waktu pembayarannya ditunda dengan mensyaratkan adanya tambahan dari jumlah wang yang dipinjami atau hutang. Sehingga tambahan tersebut lebih merupakan bayaran denda dari penundaan waktu. Maka Islam pun membatalkannya dan mengharamkannya. Allah Ta'ala berfirman, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum wa la tuzlamuna wa la tuzlamun. Tapi jika kamu bertaubat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 279. Firman Allah Ta'ala lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba yang belum dipungut jika kamu beriman. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 278. Di sini Allah Ta'ala melarang untuk mengambil ganti atau bayaran denda kerana penundaan waktu pembayaran. Bila pembeli dibebani harga 1,000 dirham kerana menunda pembayaran, kemudian harganya direndahkan jika ia membayar tunai, maka penjual menjadikan penurunan harga sebagai bayaran denda penundaan pembayaran. Jadi ini makna riba yang keharamannya telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya tersebut. Tidak ada perbezaan pendapat mengenai tidak bolehnya jual beli manakala penjual memberikan harga 1,000 dirham pada pembeli jika pembayaran tunai. Kemudian pembeli berkata kepada penjual, tundalah pembayaran dan aku akan menambahi 100 dirham. Tambahan 1 dirham diberikan sebagai kompensasi penundaan pembayaran ataupun bayaran denda penundaan pembayaran. Ini adalah yang menjadi pangkal atau dasar tidak diperbolehkannya mengambil bayaran denda dari penundaan waktu pembayarannya. Bayaran tambahan dari penundaan waktu pembayaran. Rujuk tafsir Ayatul Hakam Abu Bakar Ar-Razi Al-Jassas. Disebutkan dalam Hasyiah Ibn Abidin, apabila suatu barang dijual dengan harga kredit, kemudian pembeli ingin melunasinya sebelum jatuh tempoh waktunya, sebelum sampai tempoh waktunya, maka harga ini mestilah dikurangi sesuai dengan kadar waktu penyegeraan.
Jika ada kalangan ulama fiqh memperbolehkan penambahan harga sebagai bayaran denda, penundaan waktu pembayaran, lalu apa bedanya antara penambahan harga dengan riba? Rujuk Al-Buhuth fi Riba, Abu Zahra, Hasyiah Ibn Abidin. Abu Hanifah berkomentar tentang orang yang memberikan baju kepada penjahit seraya berkata, jika kamu menyelesaikan jahitan hari ini, maka 1 dirham menjadi milikmu. Jika kamu menyelesaikan besok, maka 1/2 dirham jadi milikmu. Bahawa syarat kedua batal alias tidak sah. Jika ia menyelesaikan jahitannya keesokan hari, maka ia berhak mendapat upah jasa yang sama, iaitu 1 dirham. Kerana ia menjadikan harga sebanding dengan penundaan waktu pekerjaan. Pekerjaan dalam 2 waktu dengan satu sifat ketika boleh kerana sama dengan jual beli sistem kredit juga. Dirujuk tafsir Al-Jassas. Dalil yang telah dikemukakan di atas memperjelaskan bagi kita bahawa inti dari dalil ulama yang menyatakan jual beli secara kredit ini tidak boleh adalah jual beli tersebut termasuk bahagian riba yang diharamkan. Sandaran utama mereka adalah penambahan harga berstatus sebagai ganti atau bayaran denda waktu pembayaran. Padahal waktu bukan sesuatu yang berhak diganti sehingga seharusnya penambahan ini tanpa gantinya. Dengan demikian praktik tersebut mengandungi unsur-unsur riba yang dilarang dan diharamkan oleh syariat. Ini pendapat hujah-hujah yang mengatakan haram jual beli kredit yang harga yang bertambah. Bikin lagi. Kita ni panggil lah. Kalau masjid tadi ngajar benda gitu. Kita sambung lagi. Dalil kalangan yang membolehkan jual beli secara kredit. Kalangan yang membolehkan jual beli secara kredit pula. Ni hujah hak kata boleh pula. Tadi hak kata haram tak. Tak boleh jual beli hak ada tambahan ni lah. Hak kata boleh. Jual beli secara kredit juga, kalangan yang membolehkan jual beli secara kredit juga melandaskan pendapat mereka pada dalil berasal dari Al-Quran As-Sunnah. Asar ijma' uruf kebiasaan berlaku sekaligus dalil logik. Dalil dari Al-Quran, mereka berpegang pada keumuman ayat menetapkan bolehnya jual beli secara kredit, antara lain firman Allah Ta'ala pertamanya wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 275. Ini adalah nas umum yang meliputi segala jenis jual beli dan menunjukkan bahawa beragam-ragam jual beli tersebut adalah halal kecuali jenis yang dinyatakan dalam nas mengenai keharamannya secara jelas. Jenis jual beli yang dinyatakan haram secara nas ini dengan demikian dikecualikan dari keumuman. Dan tidak ada satu nas pun yang menetapkan keharaman menjadikan dua harga bagi satu barang sebagai harga tunai dan harga kredit sehingga itu pun halal berpegang pada keumuman ayat tersebut. Rujuk Nail Al-Atar Syarhul Azhar Majmu' Fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah dikumpulkan dan disusun oleh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Ajni Al-Hambali bersama anaknya Muhammad, jilid 29 halaman 499, cetakan pertama 1399 Hijrah. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takun tijaratan 'an taradin minkum. Wahai orang beriman, janganlah kamu saling memakai harta samu dengan jalan batil, tidak benar kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Surah An-Nisa surah keempat ayat 29. Tambahan harga sebagai kompensasi ataupun bayaran denda, penundaan waktu pembayaran masuk dalam keumuman nas ini juga. Kerana aktiviti perdagangan terbangun di atas jual beli yang pembayarannya boleh ditunda. Dan bagi pedagang mestilah ada keuntungan atau laba sehingga keuntungan tersebut masuk dalam kategori perdagangan dan tidak masuk dalam kategori riba lagi. Sebab harga dalam jual beli yang pembayarannya ditunda kredit disubsidikan silang dengan barang dagangan dibayar kontang. Dengan demikian jual beli kereta ini termasuk perdagangan yang disyariatkan dan berisiko untung dan rugi. Imam Zaid Abras Suwar Al-Buyu' Al-Fasidah An-Nashrah Al-Ilamiyah Lil-Bank Islami Ar-Ruduni. Di sisi lain, unsur suka sama suka tetap ada dalam jual beli ini. Kerana para pedagang yang melakukan praktik jual beli ini menjadikannya sebagai salah satu cara agar barang dagangannya laku. Dan jual beli sistem kredit ini memenuhi keinginan tersebut. Sementara orang yang menerima barang tanpa mesti membayarkan harga tunainya telah menerima barang yang boleh dimanfaatkan secara produktif di tempat perdagangan, tempat perniagaan lah. Dan ini tentu sahaja tidak menghilangkan redanya lagi. Lihat referensi sebelum. Jadi puak ni kata masih suka sama suka lagi tak? Suka reda sama reda lagi tak?
Bukan tak reda nak bayar tunai ni. Bayar ansuran ni. Awal pemahaman mereka reda lagi. Itulah hujah mereka ni. Pendapat kedua ni. Hujah yang kedua, mereka juga mengajukan dalil dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu in tadayantum idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 282. Jual beli barang dengan harga kredit disertai tambahan termasuk jual beli yang dikandung dalam ayat ini kerana termasuk hutang piutang yang boleh sehingga ia disyariatkan dengan nas ayat ini lagi. Rujuk fatwa di fil majalah Al-Buhus Islamiyah, majalah Al-Iqtisad Al-Islami oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Artikel singkat tentang akidah, hukum dan nasihat oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz yang dikumpulkan oleh Abdullah bin Jaralah. Halaman 137, Ri'asah Ad-Darah Al-Buhus Al-Ilmiyah wal-Ifta' wal-Da'wah wal-Irsyad. Itu rujukanlah dah. Dalil dari sunnah Nabi dan asar. Ada 9 hadis yang mengindikasikan, yang menunjukkan bahawa pembuat syariat telah memperbolehkan penetapan waktu pembayaran sebagai kompensasi nominal dan membenarkan perbezaan antara harga kredit dengan harga tunai dengan tambahan pada harga kredit dan tambahan yang demikian diperbolehkan. Hadis-hadis tersebut antara lain ialah pertama, riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah SAW pernah memerintahkan Abdullah bin Amr bin As untuk menyiapkan bala tentera. Ia pun membeli 1 ekor unta dengan 2 ekor unta dengan pembayaran tertunda. Ya ada ni. Hadis hasan dari Abu Daud, Ahmad, Al-Darqutni, Al-Hafiz mengatakan dalam Fathul Bari bahawa sanadnya kuat. Syekh Su'ad Ar-Radak menilai hadis tersebut hasan dalam Musnad cetakan Risalah. Dia beli seekor unta tapi dengan harga 2 ekor unta. Ya. Dengan pembayaran tertunda dah. Jadi jelas ni nak kalau kira ni kalau hasan kuat kat dah. Ini merupakan dalil yang jelas atas bolehnya mengambil tambahan pada harga sebagai ganti atau kompensasi penundaan waktu bayaran. Kalau dia bayar tunai 1 ekor unta lah. Kuda. Unta dah. Tapi kes bayar tunda, maka dia bayar macam harga dua kali ganda. Gitu dah. Jadi yang kedua, diriwayatkan dari hadis yang kedua dah. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahawasanya ketika Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengusir Bani Nadir, ada segerombolan orang di antara mereka yang datang menemui Nabi SAW. Seraya berkata, hai Nabi Allah, anda telah memerintahkan untuk mengusir kami dari Madinah. Sementara kami memiliki banyak hutang, piutang pada orang yang belum jatuh bila sampai tempoh. Sedangkan dia ni banyak lagi orang tak bayar hutang ke dia dah. Beliau SAW bersabda, da'u wa ta'ajjalu, kurangilah hutang asal kalian tu dan mintalah penelusuran segera. Sanadnya dhaif, Hadirat Hakim dalam Mustadrak dan Darqutni dalam Sunannya dan lainnya, tapi hadis dhaif. Di sini merupakan dalil bahawa jika satu barang dijual dengan pembayaran kredit, kemudian pembeli terpaksa melunasinya sebelum jatuh sampai tempoh yang telah ditetapkan dijanjikan, maka diperbolehkan mengurangi tagihan dengan kadar yang disesuaikan dengan rentang waktu antara pelunasan dan tanggal sampainya tempoh pembayaran. Bila boleh menurunkan harga sebagai kompensasi denda bayaran penjergaan tambahan sebagai kompensasi penundaan pembayaran. Demikian pernyataan Ibn Abidin. Rujuk Masarif Al-Tanmiyah Al-Islami Hasyiah Ibn Abidin. Okay, dalil ketiga dah. Ini hujah ketiga, hadis nas ketiga yang kata boleh bayar kredit yang lebih mahal daripada tunai ni. Ketiganya. Adapun asal yang menunjukkan bolehnya harga kredit lebih besar dari harga tunai atau cash dan bolehnya menambahi harga dalam jual beli yang waktu pembayarannya ditunda, antara lain asar yang dikutip oleh Abu Zahra dari kitab Al-Majmu' dan Ar-Radun Nadir fil Fiqh Az-Zaidi Asy-Syi'i dari Abu Khalid. Dia berkata, aku pernah bertanya kepada Zaid bin Ali tentang seorang yang membeli barang dagangan dengan waktu pembayaran tunda. Kemudian ia menjualnya pada B demi mendapatkan laba murabah. Dan B tidak mengetahui bahawa ia telah membeli barang tersebut secara kredit dan B mengetahuinya beberapa waktu kemudian. Zaid menjawab B dalam posisi khiyar, iaitu boleh mengambil dan menolak. Abi Zahra mengomentari pernyataan ini bahawa pernyataan tersebut memberi pengertian. Pertama, tidak disebutkannya nas. Yang kedua, hukum berdasarkan iltizam. Adapun hukum yang pengertian yang diambil dari nas bahawa A telah membeli secara kredit dianggap berkhianat dalam murabahah. Iaitu khianat yang tidak mungkin dikategorikan seperti khianat dalam penambahan dengan harga
dan hukum dalam keadaan ini bahawa pembeli dalam posisi khiyar, iaitu antara meneruskan akad atau membatalkannya. Sementara keharusannya adalah bahawa harga kredit ni, harga tambahan ini boleh lebih besar dari harga kontang, cash. Hingga hal ini semakin jelas ketika ada konvensi bahawa tidak dicabutkannya tempoh oleh pembeli dalam murabahan adalah khianat. Kerana sudah menjadi ciri perdagangan bahawa harga kontan lebih kecil dari harga kredit. Harga tunai lebih kecil dari kredit. Selain itu, tidak disebutkannya tempoh. Sementara jual belinya dilakukan dengan harga kontan merupakan tindak kecurangan. Kerana tidak ada kejelasan di sini mengenai apa yang memberi pengertian penundaan pembayaran. Lagi pula keuntungan atau laba dengan penundaan pembayaran semacam ini tidak memiliki landasan yang benar. Al-Imam Zaid diukil dari Majmu' dan Ar-Radun Nadir. Dalil yang keempat ada penyusun Ar-Radun Nadir berkomentar dari pernyataan Imam Zaid bin Ali boleh disimpulkan bahawa menjual sesuatu dengan harga lebih tinggi dari harga saat transaksi, harga tunai kerana menunda waktu pembayaran adalah boleh sahaja. Oleh kerananya pembeli lain ada dalam posisi khiyar. Kerana seandainya tidak ada tambahan harga pada pembelian secara kredit, maka tidak akan muncul bersih pendapat untuk menetapkan khiyar pada pembeli lagi. Rujuk Ar-Radun Nadir dan nukil dari Imam Zaid. Ini panjang ada. Kita sekat ni dulu dah. Sambung ni rasa panjang lagi ni. Hujah ni hujah orang yang membenarkan pula jual beli kredit, jual beli tambahan lah. Tunai hak kata tak boleh kita bicara dah. Hak ni hak apa hak bayar secara kredit pula. Dalil-dalil bayar kredit. Kita habis debat dalil Al-Quran dan dalil hadis. Kita nak pergi pada dalil ijma' lepas ni dan dalil kias. Dalil kias pula. Baru kita bincang pula lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.